Muka dia ni kena tetak sampai hancur sehingga kan susah untuk cap muka dia yang sebenar. Today is all about story. Hey guys, it's me Nina and welcome back to Nina Story. So hari ni aku nak cerita tentang satu kes pembunuhan yang dikatakan agak misteri dan kes dia masih tak selesai sampai ke hari ini. Kejadian ni terjadi 109 tahun yang dulu. Yes, kes ni memang dah lama sangat-sangat. Tapi kan ada sesuatu yang sangat-sangat interesting tentang kes yang satu ni. Diorang ni telah dibunuh beramai-ramai dan apa yang anehnya, polis terjumpa seolah-olah pembunuh tadi ni dia membuat satu ritual yang agak aneh. Nak tahu cerita dia macam mana? So without wasting any time, let's get started. Kes pembunuhan yang tak pernah selesai ni dikenali sebagai The Villisca X Murders yang bermaksud pembunuhan kapak di Villisca. Kejadian ini terjadi pada 9 Jun pada tahun 1978 di sebuah rumah di bandar Villisca Barat Daya Iowa di Amerika. Jumlah mangsa yang terlibat dalam kes ni adalah seramai 8 orang. 6 daripada 8 mangsa tadi merupakan sebuah keluarga yang dikenali sebagai keluarga Moore. Sebuah keluarga tadi merupakan sepasang suami isteri iaitu Josiah dan juga Sarah. Diorang berdua ni mempunyai 4 orang anak iaitu Herman yang berusia 11 tahun, Mary yang berusia 10 tahun, Arthur yang berusia 7 tahun dan juga Paul yang berusia 5 tahun. Pada masa hari kejadian tu, Sarah ni telah menganjurkan satu program iaitu program Hari Kanak-Kanak. Dan program ni telah dianjurkan di sebuah gereja yang berdekatan dengan rumah diorang. Dan pada hari kejadian, 2 orang sahabat kepada anak-anak dia iaitu Lina yang berusia 12 tahun dan juga Aina yang berusia 8 tahun telah join program ni. Diorang berdua ni adalah adik-beradik. Program tadi telah bermula pada pukul 7.30 malam dan akan tamat pada pukul 9.30 malam. Masa dua beradik ni dekat parti, anak-anak Sarah ni telah mengajak Lina dan juga Aina tadi untuk tidur dekat rumah diorang. So dua beradik ni pun on lah dan dia beritahu yang diorang ni nak kena inform dulu mak ayah diorang. Dua beradik ni pun call lah mak ayah diorang, tapi yang angkat call tu adalah kakak diorang yang bernama Blanche. Sebab pada masa tu mak ayah diorang ni keluar, tak ada dekat rumah. Jadi yang mengangkat call tu adalah kakak diorang lah. Jadi dua beradik ni pun beritahulah dekat akak dia yang diorang berdua akan tidur dekat rumah keluarga Sarah. So akak dia pun macam okey, tak apa, tidurlah, nanti akak beritahu dekat mak dengan ayah. Pukul 9.30 macam tu, parti tadi tu pun telah tamat. Dan keluarga Moore dan juga dua beradik tadi tu pun balik ke rumah dengan berjalan kaki. Macam yang aku cakap tadi, gereja dengan rumah diorang ni tak jauh sangat. So ambil masa dalam 15 minit hingga ke setengah jam untuk sampai ke rumah diorang ni. Jadi dalam pukul 9.45 malam hingga ke 10 malam macam tu, diorang pun sampailah dekat rumah. Esok pagi tu pula, jiran keluarga Moore yang bernama Mary Peckham rasa pelik. Sebab pada pagi tu dia tak nampak langsung keluarga Moore yang berada dalam rumah tu. Biasanya Mary ni akan nampak keluarga tadi tu, dia akan buat rutin harian lah, macam kemas rumah, macam breakfast. Tapi pagi tu rumah diorang ni sunyi sepi, macam tak ada sesiapa pun dekat rumah tu. Tapi Mary ni tahu yang keluarga tadi tu memang ada dekat rumah, tak mungkin diorang ni akan ke mana-mana. So Mary ni decide untuk pergi ke rumah Moore tadi dan ketuk pintu rumah diorang ni berkali-kali. Masa tengah ketuk pintu tu, Mary ni pun panggillah nama mereka berkali-kali, tapi tak ada seorang pun yang sahut panggilan Mary. Lagilah Mary ni rasa bertambah-tambah curiga. Dia pun try lah nak buka pintu rumah tu, tapi tak boleh sebab pintu tu telah dikunci dari dalam. Mary ni dia dah mula rasa tak sedap hati, dia dah mula fikir yang bukan-bukan. So dia pun call lah abang kepada Josiah yang bernama Russ Moore. Dia pun beritahu lah abang Josiah tadi yang dia tak nampak keluarga Moore dekat dalam rumah. Dan dia panggil diorang pun, diorang ni still tak menyahut. So dia sangat-sangat risau in case apa-apa terjadi kepada diorang tu. Bila dia dengar macam tu, Russ ni pun cepat-cepatlah datang ke rumah tadi. Masa tu Russ ni dia ada kunci pendua rumah adik dia, so dia bolehlah buka pintu rumah dia orang. Lepas dah boleh buka pintu tu, Russ ni dengan Mary masuk ke dalam rumah tadi. Sampai je dekat depan sebuah bilik yang ada dekat ruang tamu tadi tu, Russ ni terkejut sebab dia nampak ada 2 orang budak mati dekat dalam bilik tu. Dan mayat budak-budak tadi tu terbaring dekat atas katil dan cadar tu dipenuhi dengan darah yang sangat-sangat banyak dan keadaan mayat diorang pun sangat-sangat mengerikan, di mana tubuh badan diorang ni kena tetak dengan sesuatu. Russ ni dia dah cuak, so dia minta Mary tu untuk call polis. Tak lama lepas tu ada seorang sheriff yang bernama Hank telah datang ke tempat kejadian. So polis ni pun menjalankanlah siasatan macam biasa. Berdasarkan siasatan diorang, 6 lagi mayat telah dijumpai berada dekat tingkat atas dan kesemua diorang ni telah ditetak semasa diorang tengah tidur. Polis percaya kejadian ini berlaku pada lewat malam, anggaran waktu dalam pukul
12.30 malam hingga ke pukul 5 pagi. Selain itu juga, polis telah menjumpai 2 potong rokok yang berada dekat loteng rumah diorang. So ini bermaksud pembunuh tadi tu dia telah bersembunyi dekat loteng rumah diorang sementara dia tunggu semua orang dalam rumah tu tidur. So bila dia yakin semua orang dalam rumah tu dah tidur, dia pun menjalankan niat jahat dia. Suami isteri tadi dipercayai mangsa pertama ataupun mangsa yang terawal dibunuh oleh pembunuh tadi. Josiah ni cedera parah dekat bahagian kepala sebab dia kena tetak dengan kapak. Mayat Josiah ni yang paling teruk sekali. Muka dia ni kena tetak sampai hancur sehingga kan susah untuk cap muka dia yang sebenar. Biji mata dia pun terkeluar disebabkan tetakan daripada kapak tu. Lepas pembunuh tadi dah bunuh suami isteri tadi, barulah pembunuh tadi tu membunuh anak-anak diorang. Bila anak-anak diorang ni dah mati, pembunuh tadi dipercayai masuk balik ke dalam bilik suami isteri tadi dan pukul diorang. Lepas dah settle semua tugas dia, pembunuh tadi dia turun ke tingkat bawah pula untuk bunuh dua beradik tadi iaitu Lina dan juga Aina. Masa kejadian tu, Lina dipercayai telah terbangun daripada tidur dia dan dia telah mencuba untuk melawan pembunuh tu. Benda ni terbukti melalui posisi mayat dia yang terbaring melintang dekat tengah-tengah katil dan ada kesan pergelutan di bahagian lengan dia. Gaun yang dipakai oleh Lina ni terselak sampai ke paras pinggang dan dia tak ada pakai apa-apa pakaian dalam. Polis syak kemungkinan besar Lina ni telah dicabul ataupun tidak, tapi benda tu tak dapat nak dipastikan. Polis juga jumpa lampu minyak tanah yang berada di kaki katil suami isteri tadi. Pembunuh tadi telah menggunakan kapak milik Josiah untuk membunuh ahli keluarga dia dan juga diorang beradik. Kapak tu pula telah dijumpai di bilik bawah di mana tempat Aina dan juga Lina dibunuh. Tapi pembunuh ni dia cerdik sikit sebab lepas dia tetak diorang semua tu, dia cuci kapak tu bagi bersih. Hasil siasatan polis lagi, polis telah menjumpai 2 keping bacon yang mentah seberat hampir 1 kilogram. Bacon tadi tu pula dibungkus dengan menggunakan kain lap pinggan. Pembunuhan kali ni macam agak aneh sikit. Bukan sebab diorang ni dibunuh dengan kapak, tapi apa yang polis jumpa, pembunuh ni dia dikatakan telah menutup cermin yang ada dekat dalam rumah si mangsa tu. So maksudnya semua cermin-cermin yang ada dekat dalam rumah tu dia tutup dengan menggunakan kain. Lepas tu semua mangsa-mangsa tadi tu telah ditutup juga dengan kain selimut. Kemudian beberapa orang suspek telah ditahan oleh pihak polis. Tapi tak ada satu bukti pun yang menunjukkan suspek-suspek ni telah melakukan kes jenayah tadi. Suspek yang pertama merupakan senator negeri iaitu Frank F. Jones. Dia ni sebenarnya ex-bos kepada Josiah. Josiah telah kerja dengan dia selama 9 tahun. So kemungkinan Frank ni dia ada dendam dengan Josiah. Sebab pada masa tu dikatakan Josiah ni telah resign secara tiba-tiba. Lepas dah resign, Josiah ni kerja pula dekat kedai lain. So mungkin Frank ni dia macam rasa sakit hati ataupun terkilat. Selain tu juga, dikatakan Josiah ni pernah ada hubungan badan dengan menantu Frank. Tapi yang ni tak dapat dibuktikan kesahihan dia. Sama ada betul ke Josiah ni memang pernah ada hubungan badan dengan menantu Frank. Suspek yang kedua pula adalah William dan dia ni merupakan seorang pembunuh upahan. So polis percaya dia ni telah diupah oleh Frank tadi untuk membunuh keluarga Moore. Lagipun sebelum ni William pernah jadi suspek utama dalam beberapa kes pembunuhan yang pernah terjadi dekat Villisca. Tapi kemudian William telah dibebaskan sebab dia ada bukti yang menunjukkan dia tak terlibat dengan kes tu. Suspek yang ketiga pula adalah Henry Lee Moore. Beberapa bulan yang lepas, Henry ni telah dikaitkan dengan pembunuhan ibu dan juga nenek dia. Senjata yang digunakan Henry adalah kapak sama macam keluarga Moore telah dibunuh. Dan cara pembunuhan pun hampir sama. Tapi still, polis tak boleh tahan dia sebab dia ni tak ada pertalian langsung dengan keluarga Moore tadi. Suspek yang terakhir adalah Reverend George Kelly. Dia ni pula dikatakan ada masalah mental dan seorang pedofil. Masa hari kejadian tu, George ni dikatakan ada dekat gereja di mana program Hari Kanak-Kanak tadi tu berlangsung. Sebabnya dia ni adalah seorang tenaga pengajar dekat sana. Tapi Reverend dan isteri dilaporkan telah meninggalkan Villisca pada pukul 5 hingga 5.30 pagi pada 10 Jun 1912, iaitu beberapa jam selepas mayat keluarga Moore dijumpai. So maksudnya diorang berdua ni telah meninggalkan Villisca beberapa jam sebelum mayat keluarga Moore tadi dijumpai. Setelah 109 tahun berlalu, kes ni masih lagi tak dapat diselesaikan. Mungkin time tu bukan zaman teknologi macam zaman kita sekarang. Sekarang ada CCTV dekat mana-mana je. So bila ada bukti macam tu, polis ni mudah nak jalankan kerja dia. Tapi sebab pada masa tu bukan zaman teknologi, jadi polis ni susah nak detect siapa dalang yang sebenar. Lagipun masa hari pembunuhan tu terjadi, dikatakan jiran tetangga yang ada dekat Villisca tu telah datang ke rumah Moore. Diorang ni datang sebab diorang nak tengok keadaan keluarga tu. Even telah dilarang oleh polis, tapi diorang ni still lagi masuk. Dan disebabkan itulah cap jari dalam rumah tu dah jadi bercampur aduk dan menyukarkan polis untuk melakukan siasatan yang selanjutnya. Sampai sekarang masih tak diketahui motif utama kenapa keluarga Moore telah dibunuh dan siapakah pembunuhnya yang sebenar.
Okay guys, apa pendapat korang tentang cerita pada kali ni? Antara kelima-lima suspek tadi, yang mana korang rasa? Aku rasa mungkin dia ni lah yang dalang sebenar telah membunuh keluarga Moore dengan cara yang sangat-sangat tragis. Please komen di bawah. Ataupun korang rasa ada suspek-suspek lain yang korang tahu, dan nama-nama suspek tu aku tak sebut dalam video. So komen juga di bawah. And yeah, that's it for today. Dan aku harap korang suka dengan video aku. Pada korang yang belum lagi subscribe channel ni, jangan lupa untuk subscribe di bawah, turn on notification, like dan juga komen. Dan korang boleh follow aku di Twitter dan juga IG, link dah ada dekat description box. So kita akan jumpa lagi pada video yang akan datang.